yang cukup hangat lah. Betul. Isu berkaitan dengan pekerja sebenarnya. Ya, betul. Dan bersama dengan kita iaitu saya kenalkan Yang Berhormat Tuan V. Siva Kumar merupakan Menteri Sumber Manusia. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat. Okay. Ya, Nampaknya bertenaga. Ya. Okey, jadi sebagai kepada penonton semua berkaitan dengan Hari Pekerja 2023 yang akan berlaku pada 1 Mei 2023. Ya, tak lama dah ni. Jadi sebagai permulaannya mungkin YB boleh kongsikan kepada kami semua iaitu berkenaan dengan tujuan sambutan Hari Pekerja 2023 ataupun setiap tahun kenapa kita kena sambutnya. Ya. Hari Pekerja ini adalah hari yang cukup penting untuk seluruh warga kerja. Bukan saja di Malaysia, malah ia disambut di seluruh dunia. Tujuan sambutan Hari Pekerja ini bukan sekadar menghargai sumbangan dan pengorbanan pekerja, malah lebih daripada itu. Hari Pekerja ini sebenarnya adalah untuk memperingati perjuangan gerakan pekerja di seluruh dunia, di mana mereka telah memenangkan hak pekerja. Dan selain daripada itu, Hari Pekerja ini juga adalah sangat-sangat penting untuk menyuntik semangat baru kepada pekerja-pekerja supaya mereka terus memperjuangkan hak asasi mereka. Ya, hak asasi pekerja itu yang mereka pertahankan dan perjuangkan sehingga ke hari ini. Wabi, kita nak tahu juga apakah sejarah di sebalik Hari Pekerja yang disambut 1 Mei ini? Ya. Kalau kita imbas kembali kepada sejarah bagaimana wujudnya Hari Pekerja ini, sebenarnya pada tahun 1884 Persekutuan Persatuan Pekerja dan Buruh di Kanada telah memohon agar waktu kerja 8 jam diadakan di Amerika Syarikat yang sepatutnya dikuatkuasakan pada 1 Mei 1886. Ini telah mengakibatkan banyak huru-hara dan akhirnya mengakibatkan satu peristiwa mogok yang dikenali sebagai mogok Haymarket di Chicago, yang telah membabitkan kematian 4 orang pekerja. Jadi ahli-ahli kesatuan sekerja telah diwajibkan untuk tidak bekerja pada 1 Mei, dan mereka menggunakan hari itu untuk mengadakan demonstrasi dan sebagainya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak mereka. Itu adalah punca bagaimana tarikh 1 Mei ini telah ditetapkan sebagai hari untuk memperjuangkan hak asasi pekerja, dan ia juga dinamakan sebagai Hari Pekerja. Okey, itu sejarah di peringkat global. Kalau di Malaysia pula bagaimana? Bila ia diperkenalkan? Ya, di Malaysia ianya diiktiraf secara resmi pada tahun 1973, di mana ia telah diumumkan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail, yang mengumumkan bahawa 1 Mei sebagai hari kelepasan am. Dan Malaysia juga telah bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh ILO yang meluluskan 1 Mei sebagai Hari Pekerja. Baik, YB, itu berkenaan dengan sejarah Hari Pekerja itu sendiri. Dan mungkin untuk tahun ini, apakah tema yang diangkat untuk sambutan Hari Pekerja? Di bawah Kerajaan Perpaduan, satu tema yang cukup istimewa telah diumumkan, iaitu Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Ini adalah tema untuk Hari Pekerja tahun 2023, di mana pekerja adalah pemangkin kepada kemakmuran dan kemajuan negara. Jadi fokus kerajaan untuk tahun ini adalah untuk membolehkan dan memulihkan ekonomi, dan untuk tujuan tersebut pekerja adalah tunggak. Pekerja adalah menjadi pemangkin kepada
sebarang kemajuan yang bakal dicapai oleh negara kita. Jadi itulah tema kita, pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Okey, YB, kita nak tanya juga kepada pencapaian YB sendiri setelah berkhidmat dalam kerajaan perpaduan ini dalam memperkasakan para pekerja di negara kita. Apakah antara pencapaiannya? Silakan YB. Ya. Memang banyak usaha-usaha telah diambil. Pertama sekali, kerajaan sungguh prihatin apabila kita telah keluar daripada pandemik COVID-19, negara menghadapi pelbagai masalah untuk memulihkan ekonomi negara. Satu daripada masalah utama yang kita lihat ialah kekurangan tenaga kerja untuk membantu sektor-sektor tertentu untuk terus berkembang. Jadi satu daripada penyelesaian yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri ialah untuk membolehkan ataupun mendapatkan tenaga kerja dengan kadar yang segera. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, satu tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan kita mempunyai tenaga kerja yang cukup. Dan untuk itu kita terpaksa membawa pekerja-pekerja asing dengan kadar yang segera. Ada 5 sektor kritikal yang menghadapi masalah. Sektor pembinaan, perladangan, pertanian, perkhidmatan dan sebagainya yang benar-benar memerlukan tenaga kerja. Jadi kalau kita membuat proses yang lama yang sedia ada, ia akan mengambil masa yang lama, mungkin 6 bulan ataupun lebih daripada itu untuk mendapatkan tenaga kerja asing. Malah itu menjadi satu bebanan kepada semua pemain-pemain di industri. Maka kerajaan telah membuat satu ketetapan supaya syarat-syarat untuk membawa pekerja asing itu dilonggarkan untuk tempoh 3 bulan, di mana kelulusan diberi dalam tempoh 3 hari. Ini telah menyebabkan sekurang-kurangnya kita dapat meluluskan membawa masuk pekerja-pekerja asing dalam tempoh yang singkat. Walaupun mereka belum datang lagi, tetapi proses itu telah pun kita selesaikan dan kita menunggu supaya pekerja-pekerja dapat datang untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di negara kita. Selain daripada itu, satu lagi pencapaian yang penting selepas kita kerajaan-kerajaan baru mengambil alih ialah melaksanakan pindaan pada Akta Kerja 1955. Kita sedia maklum bahawa akta ini telah pun dipinda pada tahun 2022 di Parlimen, tetapi ia masih belum dilaksanakan. Maka pada tahun ini 1 Januari 2023 akta ini telah pun dilaksanakan, di mana beberapa pindaan penting yang benar-benar memberi manfaat kepada pekerja. Pertama ialah berkaitan dengan cuti maternity yang telah ditingkatkan kepada 98 hari, dan juga kepada ayah cuti paternity telah ditambahkan kepada 7 hari. Dan selain daripada itu, waktu kerja seminggu itu juga telah dikurangkan daripada 48 jam seminggu kepada 45 jam seminggu. 3 jam pengurangan ya? Ya, 3 jam dikurangkan. Dan selain daripada itu, kita juga ada banyak peruntukan-peruntukan berkaitan dengan flexi working hours dan sebagainya. Flexi working hours, flexi working place, flexi working days dan sebagainya. Dan selain daripada itu, dalam pindaan ini juga kita ada masukan peruntukan yang untuk mengelakkan buruh paksa. Ini adalah satu daripada isu, bukan saja isu yang
selalu dibangkitkan di dalam negara, malah satu isu yang menjadi perkara ataupun perbincangan di peringkat antarabangsa. Jadi perkara ini juga dimasukkan dalam pindaan yang telah dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2023. Baik, itu antara pencapaian-pencapaian yang berita gembira lah dikabarkan kepada rakyat Malaysia semua. Baik, YB. Dan antara yang paling penting jugalah adalah apakah antara strategi yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia sendiri bagi memastikan ia dapat membantu mempertingkatkan lagi kebajikan para pekerja di Malaysia. Memang ada banyak strategi yang sedang dan akan dilaksanakan. Dan satu daripadanya ialah untuk memperluaskan perlindungan keselamatan sosial kepada golongan pekerja sendiri. Ini adalah penting. Kalau kita lihat kepada trend terbaru, kita lihat bahawa satu fenomena yang memang kita tidak dapat elakkan, iaitu ramai dari kalangan tenaga kerja hari ini memilih untuk bekerja sendiri. Kalau kita lihat sebelum pandemik, memang kita jarang sekali dengar berkaitan dengan bekerja sendiri. Walaupun ada, tetapi tak ramai. Tetapi hari ini kita lihat jumlahnya semakin meningkat. Ini adalah hakikat di mana masa pandemik ramai yang telah berkecimpung dalam memilih bekerja sendiri sebagai penghantar makanan, online business, perniagaan atas talian, macam-macam lagi. Dan selepas pandemik, jumlahnya tidak berkurangan, malah kita lihat makin bertambah. Dan memang agak memeranjatkan apabila kita tahu jumlah yang sebenarnya terlibat dengan pekerjaan sendiri. Statistik terbaru yang saya perolehi di negara kita, hampir 1 juta orang menjadi pekerja sendiri yang lebih dikenali sebagai gig workers. Dan kita lihat memang walaupun mereka boleh mencarum dalam perkeso, tetapi banyak lagi perkara-perkara yang harus kita lihat, bagaimana mereka mempunyai perlindungan keselamatan sosial, bukan saja sekadar mencarum dalam perkeso, tetapi dalam aspek-aspek lain. Kita juga harus lihat apakah masa depan mereka, dan banyak lagi perkara-perkara yang harus kita beri perhatian. Jadi Kementerian Sumber Manusia mengambil langkah untuk mengkaji dan pada masa yang sama membuat satu dasar untuk membantu golongan pekerja sendiri ataupun gig workers ini. Memang tidak ada hasrat setakat ini untuk mengadakan sebarang perundangan untuk mengawal perniagaan yang dijalankan melalui gig workers ini ataupun gig ekonomi ini, tetapi saya rasa adalah perlu untuk kita mempunyai satu polisi ataupun dasar untuk memberi kepentingan kepada pekerja gig. Okey. Nampak tak sebenarnya, Raja Sofia, banyak sebenarnya inisiatif telah dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia untuk menjaga kebajikan pekerja, khususnya rakyat Malaysia sendiri. Nak lihat juga kepada saranan pihak kerajaan kepada para pekerja luar sana dalam aspirasi untuk membangunkan lagi ekonomi negara kita. Memang kalau kita lihat banyak pembaharuan dan kemajuan sedang berlaku, bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. Perkembangan-perkembangan terbaru, terutamanya dengan adanya teknologi-teknologi yang lebih canggih, maka harapan dan cabaran yang dihadapi oleh pekerja juga adalah semakin meningkat. Saya melihat bahawa pekerja seharusnya boleh melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan yang sememangnya boleh mereka match the job market. Itu adalah penting. Sekarang kita lihat bahawa banyak juga mismatching yang berlaku
di mana apa yang mereka belajar, apakah kemahiran yang mereka ada itu mungkin tidak diperlukan lagi oleh industri. Maka ini merupakan satu kerugian, bukan saja dari segi masa, membazirkan wang untuk memperoleh kemahiran tersebut, tetapi banyak lagi kerugian yang kita hadapi. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saya sarankan supaya tenaga kerja ataupun pekerja-pekerja sentiasa harus melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran yang benar-benar diperlukan oleh industri. Dan saya juga sarankan kepada anak-anak muda yang baru lepasan SPM dan STPM, mereka mempunyai banyak peluang dalam bidang TVET. Jadi ini adalah penting. Bukan sentiasa memilih untuk mencari jalan pendidikan melalui akademik sahaja semata-mata, malah kita juga boleh melihat kepada satu jalan lagi hala tuju, iaitu melalui TVET, di mana TVET ini sebenarnya kalau kita lihat di banyak negara-negara yang maju, memang mempunyai potensi yang tinggi, dan saya juga rasa Malaysia juga mempunyai potensi yang tinggi untuk mereka yang memilih untuk meningkatkan kemahiran mereka melalui bidang TVET ini. Baik, itu dia. Dan sambutan ini akan diadakan iaitu di Putrajaya International Convention Center pada 1 Mei 2023 ni, YB ya. Baik, itu dia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang berhormat Tuan V. Sivakumar selaku Menteri Sumber Manusia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih YB kerana bersama kami. Baiklah, sedikit berita baik buat rakyat jelata Kedah Darul Aman. Ya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin